أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وأنزل الفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, yaitu sama-sama kita mari belajar tafsir Al-Quranul Karim. Dan sama-sama kita mari perhati Quran, mari belajar Quran. Jadi kaum muslimat, pagi ni saya baca klik semula daripada surah Al-Baqarah ayat 183 ni, iaitu tentang puasa lah, kerana kita dekat dengan puasa. Jadi ada Ibnu Iyad ada sebutnya makana talabu fa'lihi wajiban, bagi adalah buat dia saknanya wajib, kana talabu ilmihi fardan, maka adalah tutup ilmu tu fardulah. Sebab tu kita tak banyak hari lagi, iaitu tarikh 10 hari bulan hari ni, iaitu pak ada lagi dalam 5, 6, 7, 8, 9, 5 hari lagi lah. Siapanya hari untuk kita orang panggil Ru'yatul Hilal. Jadi siapanya Ru'yatul Hilal, siapa tiba masa kena tengok anak bulan, orang panggil bahasa Melayu ni panggil pencerapan hilal. Pencerapan ni maknanya nak mencerapkan. Mau kita nak panggil cerak ke tak cerak tu. Cerak tu kecek. Bahasa Melayu ni cerap dengan for dah atau pi dah. Mencerap hilal atau pencerapan hilal. Maknanya kita nak mencerapkan hilal. Nak cerakkan sama ada nampak atau tidak nampak. Maka tarikh 10 ni lah, kerana dalam Islam ni nak subut al-hilal, nak sabit hilal, orang panggil nak sabit kata masuk bulan tu atau tidak masuk, maka dua sahaja. Pertamanya iaitu ru'yah al-hilal, iaitu tengok anak bulan. Yang keduanya apabila sempurna bulan saat ni, cukup 30, kerana sebulan saat ni 30 hari sahaja. Sebab tu bulan dalam Islam ni iaitu 29 dengan 30.
29 hari dengan 30 lah. Tu anak apa ni bulan. Bulan ni dalam bahasa Arab panggil Al-Qamar. Kalau bulan penuh nama panggil Badar. Kalau anak bulan panggil Hilal. Dah hilal ni anak bulan. Jadi anak bulan ni iaitu nak subut ar-ru'yah, nak nampak, nak dikirakan mulanya masuk Ramadan atau masuknya bulan Syawal atau nak masuk bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, Muharram, Safar. Semua ni iaitu dengan ru'yah atau sempurna bulan tu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka itu tanya engkau tentang ahillah, tentang anak-anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah anak-anak bulan hilal saat itu mawaqitu linnas. Wal hajj iaitu miqat atau waktu-waktu nak menentukan untuk manusia dan haji lah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang nampak anak bulan falyasumhu, maka hendaklah puasa. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut aftiru li ru'yatihi. Nabi sebut yasumu li ru'yatihi, hendaklah kamu puasa ketika kelihatan anak bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan hendaklah iftar raya ketika nampak anak bulan juga. Fa in ghumma alaikum faqdurulah. Kalau gelap ke tak nampak anak bulan sebab gelap, faqdurulahu, maka hendaklah faqdurulah. Takdir je makna sempurnakanlah, cukup 30 lah. Kira faqdurulah makna kirakanlah cukup 30. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya an a'rabiyyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arabi mari jumpa dengan Nabi. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, raaitu hilal Ramadan. Aku nampak anak bulan Ramadan. Qala, Nabi kata, atashhad, adakah engkau saksi alla ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Dia kata, na'am. Qala, Nabi tak atashhad anna Muhammadar Rasulullah, adakah saksi bahawa Muhammad Rasulullah? Qala, na'am. Dia kata, ya. Qala, Nabi kata, ya Bilal. Nabi kata, hey Bilal, azzin fin nas, ishtihalah kepada orang ramai, falyasumu ghadan, maka hendaklah falyasumu ghadan, maka hendaklah dia puasa esok. Suruh puasa esok lah. Itu maknanya nak subut ar-ru'yah, apa nak subut Ramadan ni, iaitu dengan ru'yah, dengan tengok anak bulan lah. Jadi fok-fok kita ni pihak Jula Raja Menteri atau Syekhul Islam telah isytihar bahawa tarikh 10 hari bulan akan suruh semua kaum muslimat pergi mencerapkan al-hilal atau pergi ru'yah al-hilal. Kalau kita di jalan ni kok di Bukit Parit, Bukit Parit kita naik tengok situlah. Maka kalau nampak, maka kita puasa tarikh 11 hari bulan. Kalau kita tak nampak kok, maka kita puasa tarikh 12 hari bulan. Jadi bulan Sya'ban ni jadi cukup 30-nya. Setara tu je lah. Maka apabila ada orang dakwa saat ni, maka wajiblah pokok kita saat ni tu kena mari buat penyelidikan lah. Adakah sama ada sungguh atau tidak sungguh. Bila dia sabit kata sungguh kok, maka puasa ramai-ramai, falyasumu ghadan, maka hendaklah puasa ramai-ramai lah.
Sebab Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ni difardukan pada tahun yang kedua hijrah lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah pergi pada Madinah tahun yang kedua agak, maka difardukan puasa. Semua para sahabat ni bakat puasa belaka. Dan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum difardukan puasa Ramadan ni, Nabi pergi awal-awal di Madinah saat ni, maka tiba-tiba orang Yahud dan orang Yahudi saat ni itu ya ada di Madinah pada masa itunya, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Buat dia ni puasa hari ke apa? Hari Ashura. Nah, pas Nabi kata gapo ni, mereka ni duk puasa gapo ni. Maka mereka jawab kata mereka puasa kerana hari Ashura ni lah. Hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan hari Tuhan mentenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah kata kita lah lebih berhak dengan Musa. Kerana kita ni orang beriman, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman pada rasul-rasul semua. Sebab tu kita ni berhak. Maka selepas pada tu ni turunnya ayat suruh fardukan puasa. Puasa ni bulan Ramadan. Kata setengah ulama Ramadan tu asal makna ramda, daripada ramda syiddatul har, maknanya panas sangat. Hari hot bersangat panas. Sebab tu dulu ni al-Yahud dan Nasara, orang Yahudi ni puasa dia je iaitu bulan Ramada, iaitu bulan hot panas. Bila panas ni dia tukar halih pergi puasa bulan hot sejuk. Dia buat 2 bulan. Maka sebab itulah dinamakan Ramada atau Ramadan sini. Wallahu a'lam lah. Cuma al-Yahud sana dia halih tukar dia. Tukar. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dulu. Kita nak ayat sininya maknanya fardu puasa ni telah difardukan di atas orang Islam sebelum badan nindah. Dan kita kena ingatlah kata ad-din, agama Islam ni ialah agama hak mula-mula lagi lah. Iaitu agama semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita ni. Agama Islam itu ialah agama-agama para anbiya. Maka sebab itulah kita tengok rukun-rukun Islam, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji, semua tu kena buat belaka orang Islam semenjak pada hari itu. Para anbiya semua mengerjakan haji. Para anbiya juga adanya boleh difardukan puasa ke atas mereka. Sebab tu puasa ni itu jadi fardu hak sebelum ada ni, dan orang-orang hak bukan Islam ni pengaruh puasa ni pun ada dalam agama-agama yang lain. Contohnya orang Cina kincir daripada makan daging dan sebagainya, dan orang Buza, orang gapo semua tu, maknanya ibadat puasa ni pengaruh, walaupun dalam bentuk hak mereka saat ni mereka dalam bentuk lain sekalipun. Maknanya ada unsur-unsur puasa saat ni. Dan hikmah ni cetanarum atau hikmah sebalik puasa yang sebenar ni apa? Kita kena ingatlah, tak kira apa sahaja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fardu-fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kira gapo lah kecek mudah-mudahnya, hikmah hak paling besar sekali
ialah supaya kita turut perintah Allah. Hak tu hak besar sekali. Hikmah Tuhan nak kita turut perintah Allah. Supaya dengan mak pak kita suruh anak gapo semua, dia nak suruh saat ni tu. Suruh saat ni dia nak tengok hak besar sekali, nak tengok kata kita nak turut kedak dia. Setara tu dia boleh baik kadang-kadang barang ada dekat ya, tapi suruh anak tu, suruh anak ni, suruh anak. Karena apa? Karena nak tengok kata anak ni adakah dia taat, patuh atau tidak. Setara tu dah dia saat ni tu ada kedak. Ingat kata dia ni adalah seorang anak misal. Supaya tu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka adakah kita saat ni ada perasaan kata kita ni hamba Allah bila Tuhan suruh kita buat. Dah Tuhan sebut atiullah war rasul la'allakum turhamun. Adalah taat pada Allah dan Rasul la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa atiullah wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Seperti juga wa atiullah wa rasulah. Suruh taat dan hak Tuhan sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semua kepada aku. Tuhan kata waktu besar sekalinya deh. Kita semua ni minta bakat chair dah, bakat chair. Bakat chair banyak dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Seperti juga Tuhan sebut kan. Tu tidak disuruhkan mereka itu melainkan supaya sembah Tuhan Esa. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka sembah aku. Tuhan kata tu hikmah besar sekali. Tak ada dah. Dan tujuan Tuhan buat manusia di atas muka bumi pun hak tu dah. Dan Tuhan buat syurga semua saat ini untuk nak balas di atas hak ni dah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tuhan nak balas orang ihsan hak molek bil husna dengan syurga, dengan kebaikan. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam. Orang yang menjauhkan segala-gala dosa, malaikat dosa kecil-kecil tu lah dia tak boleh nak mengelakkan daripadanya. Sebab tu kita ni mula-mula ni iaitu kita kena ingat hak tu lah, hak mula-mula. Adapun kita kata ada hikmah hak lain banyak lagi. Contohnya suruh kita puasa saat ni takwa. Takwa ni pun hak tu hak besar lah sekali dengan makna mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan hak Tuhan sebut ni la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Lagu mana? Supaya kamu bertakwa, mana supaya kamu melahirkan makna takwa kepada Allah. Kan? Sebab apa? Sebab orang panggil seorang saat ni tu dia tidak dikirakan dia saat ni bertakwa kepada Allah, malaikat dia takwa, dia takut sirran wa alaniyah. Ketika orang tak tahu dan ketika orang tahu. Jadi puasa ni fardu di atas tiap-tiap orang. Dan supaya timbul makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia ada muraqabatillah. Dia ada perasaan kata Tuhan saat ni tu.
duk tengok dia, dan Tuhan tahu apa gerak geri dia, maka dia tidak melakukan maksiat. Pertama makna takwa ni tu supaya dia saat ni takut Tuhan. Makna dia takut, nak dia saat ni tu takut Tuhan. Ada perasaan dalam hati dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut Tuhan. Yang kedua pula, we ada we nampak dia saat ni tu jaga, jauhkan daripada segala perkara yang dilarang ketika dia berpuasa saat ni. Tu makna dia saat ni tu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bangkap, boleh paksa diri dia. Boleh paksa dua perkara, menjauhkan benda yang haram dan dia mengabdikan diri dia pada Allah. Iaitu dia paksa diri dia supaya dia beribadat kepada Allah, duduk di garisan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lagu tu. Lepas tu pula we nampak lepas tu hak lain lagi, contohnya hikmah. Kita kata di antara hikmah puasa saat ni kok hak lain lagi ni, bisa kata nak we nampak perasaan apa ni, we ada perasaan lapar, we serupa dengan orang-orang yang lain, orang-orang fuqara, masakin, we ada prihatin, siaplah pada orang lain, maka tu nombor 2, nombor 3 dah lah. Bukan menjadi asas dak. Dan contohnya kita kata kalau puasa saatnya sehat, supaya tu juga supaya tu juga. Jadi waktu pun we ada perasaan supaya dengan orang lain, supaya tu juga waktu pun orang panggil hak nombor 2, nombor 3 dah tu. We ada perasaan nyanyi pada fuqara, masakin. Nak we nampak jadi bulan ni bulan takwa, nak we pakak orang buat mak ibadat belaka. Tu maknanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan di atas kamu puasa. Gapo dia puasa? Gapo dia puasa? Puasa ni gapo puasa? Puasa ni al-imsak. Itu kita menahankan anil muftirat, dari perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, mula daripada naik fajar, ila ghurubis syamsi, sehingga jatuh matahari lah, atau sehingga masuk waktu maghrib. Mula daripada naik matahari kita daripada perkara membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni iaitu ada perkara. Pertamanya iaitu al-aklu wasyurbu, iaitu makan dan minum. Makan minum ni pun batal puasa. Yang keduanya iaitu mutah al-qai' al-muta'ammad, mutah sengaja. Yang tiganya iaitu wusulu ain ila al-jawf min manfaz maftuh, masuk benda dalam rongga. Yang keempatnya al-istimna', mengeluarkan air mani. Yang kelimanya al-jima', itu jima'. Yang keenamnya ar-riddah wal junun, jatuh agama dan gila. Yang ketujuhnya al-haid wan nifas, iaitu mari haid dan nifas. 7 perkara itulah.
Maka 7 perkara ni perkara jadi perkara yang batalkan puasa. Sebab tu kita kena ingat molek lah daripada 7 perkara yang batalkan puasa saat itu. Lepas tu pula yang kedua ni orang panggil yang membatalkan puasa, membatalkan pahala panggil. Saat itu membatalkan puasa. Yang kedua ni membatalkan pahala. Ada juga batal pahala ni. Contohnya kecek benda-benda yang mengumpat. Mengumpat lah, kata korel lah, bahung lah, semualah sifat-sifat atau kecek-kecek atau molek semua saat ni. Maka hak tu semua tu tak boleh berlaku tu. Hak tu buat membatalkan pahala. Ada membatalkan puasa. Yang keduanya yang membatalkan pahala. Kedua-duanya kita kena mengelakkan daripada perkara membatalkan puasa dan perkara membatalkan pahala. Sebab tu Nabi SAW sudah mensama Ramadan. Siapa puasa Ramadan imanan, kerana beriman kepada Allah, kerana percaya pada Allah, wahtisaban, dan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, harap pahala Tuhan, harap ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbik, diampunkan baginya dosa terlepas. Diampunkan semualah lagu tu. Sebab tu puasa. Cuma orang panggil dia adalah kalulah contohnya makan minum ni, kalau terlupa maka tak apa, ada sebutkan man nasiya, siapa hak dia terlupa huwa shaim, sedang dia puasa, fa akala wa syariba, dan dia makan dan minum, Nabi tafal yutimma saumah, maka hendaklah dia sempurna puasa. Fa innama maka sungguhnya at'amallah wa saqah, Tuhan wi makan dia dan Tuhan wi minum dia lah. Itu di antaranya Tuhan sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hei orang yang beriman. Jadi syarat orang nak wajib puasa ni, iaitu kena orang Islam balik akil balik kena orang Islam akil balik puasa bulan Ramadan. Itu di antaranya. Sebab tu syarat nak wajib puasa sana. Kutiba ni makna difardukan, makna furidah. Kutiba ni kalau dalam bahasa Arab kata bayak tubuh kitabah, makna tulis. Makna tulis ni makna difardu secara bertulis. Kalau kira kita nak kecek mudah-mudahnya, difardu secara bertulis lah, lailak akson. Gitu. Itu maknanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan di atas orang sebelum kamu. Dan adalah kita kata hikmah, di antara hikmah puasa juga, kita kata orang puasa ni ada sebut, walaupun ada setengah kata hadis dhaif, namun kita tak tahu juga, tapi kita hadis itu memang walaupun dhaif, makna dia sahih bagi. Ada sebutnya sumu tasihhu, hendaklah kamu puasa, tasihhu, cara kamu sihat. Hak ni ada demo setengah tu, demo atas hadis ni ada dhaif. Kita tu Allah Allah, tapi makna dia sahih lah, kerana orang puasa ni sihat sungguh. Kalau jadi kecil manis pun turun, kalau jadi kuamdan pun turun, semua saat ni tu kaiman naisin liat pun turun juga.
Kerana bila makan saat ni kaiman dia kau suruk ke bagi. Maknanya dia turun sebab tu sihat lah kalau orang menatai contohnya menatai kan, kalau dia sakit dia apa dia tak makan, orang demam dia tak makan, dia tak lalu makan bagi. Kerana tubuh duk proses kalau makan saat ni payah hingga payah sembuh bagi. Maka ada usul-usul puasa lah bagi. Puasa makna menahankan. Tu sebab tu lah ada sebut dalam hadis walaupun setengah kata tak sahih pun ikut dari lah, tapi bagi makna dia tu sahih, makna dia betul. Sumu tasihhu puasakanlah tasihhu, cara kamu sihat. Tu hikmah ada di sebalik hak lain pula lah. Tu. Ayyaman ma'dudat. Puasa yang wajib itu ialah beberapa hari tertentu. Puasa ni. Hak wajib ni beberapa hari sahaja. Iaitu sebulan sahajalah. Ni Tuhan sebut ayyaman ma'dudat. Hari hak boleh bila. Bukan banyak dak lah. Bukan banyak. Boleh bila 30 hari. 30 hari atau sebulan bagi. Bukan kata banyak. Dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bila Tuhan nak suruh apa ni, Tuhan tak suruh bagi kita tak mampu buat bagi. Tuhan akan suruh bagi kita mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu lilladhina min qablina. Di bahagian ni Tuhan tak suruh, mereka bagi kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat, Tuhan tak suruh mula lagi. Puasa ni boleh, manusia mampu puasa daripada pagi sampai malam. Cuma kena sahur lah bagi, sebab sahur ni kalau tak sahur tak agak. Dah sebut dalam hadis tasahharu fa inna fi as-sahur barakah. Nabi suruh sahur, maka sungguh sahur seandainya ada barakah bagi. Dan dah sebut ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazal ummati bi khair. Umat aku ni masih duk molek lagi. Ma'ajjalu al-fitra wa akhrus sahur. Assalamualaikum. Salam, Pak Borak ni. Ya, Baba. Ada soalan sikit nak tanya Pak Bro. Muka ni ke ada orang satu orang ke nama yo heret nikah yo heret tino nikah. Tu. Yo heret tino nikah tu patu. Mak yo tak tahu. Mak yo tak tahu. Patu baru satu esok tu dia jumpa. Mak yo jumpa. Patu dia jatuh ke peno. Dia nikah mana? Di Paning. Ya duk mana ya? Ya tu orang Paning juga. Dengar lah nu nah. Duk dengar dah tu. Dengar. Dengar dah. Tak apalah, dah mau duk seli-seli pun kita jawab lagi lah. Jadi nikah ni orang panggil dia kena ada 5 rukun. Ada 5 rukun. Pertamanya kena ada wali. Wali ni itu ayah. Tak ada ayah ke ayah pada ayah dia, tok cah dia. Tak ada ayah pada ayah naik ke atas. Kalau habis dah tak ada letas, tak ada piada ke, maka dah adik atau kakak hak jatah saat ni tu, hak sport semua. Kalau tak ada ke hak sport. Kalau tak ada ke anak nakeh hak tina saat ni hak sport semua. Tak ada hak sport begitulah. Kalau tak ada ke bapak saudara panggil hak sport semua tak ada, hak sport tak ada, anak sepupu hak tina atau anak nakeh
ayah dia ke panggil hotspot smoke, tak ada hotspot lagu tu kau duk turun gitu. Kalau tak ada chain nakal hotspot smoke, tak ada hotspot lagu tu lah. Lepas tu kau tuk nakal lagu tu kau naik atas tu. Lepas tu wali ni wajib kena ada, tak ada wali tak sah. Dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat, mana-mana orang tina nikah bi ghairi idzni waliha, dengan tak ada wali gak fa huwa nikahum batil, maka itu nikah yang tak sah lah. Lepas tu yang keduanya dan yang tiga rukunnya bakal suami isteri dia panggil. Orang nak jadi laki bini tu. Yang keempatnya 2 orang saksi. Yang kelimanya iaitu kena ada sirah atau ijab dan qabul akad nikah saat ni lah. Maka dalam masalah dia ni contohnya dia kena nikah mana. Misal kata kalau orang panggil ada masalah wali ghaib. Wali ghaib ni wali hak tak ada. Wali tak ada hak ni tu nak kira kata wali tak ada saat ni tu kena jauh lebih daripada 2 marhalah. Jauh lebih daripada 2 marhalah hak ni iaitu 96 kilo. Bila seorang saat ni tu gini nikah tak sapa 2 marhalah, ayah dia duduk kawasan tu, maka nikah saat ni tu tak sah kerana wali duduk bagi. Tidak dikira ke wali ni ghaib dak, makna tu wali hadir, wali duduk situ, maka tak boleh, tu tak sah nikah. Contohnya orang tani gini nikah di majlis tani contohnya, maka tak sah. Gini nikah oleh ahli waktu kuasa atau qadi atau naib qadi di majlis agama Islam wilayah ya duk tani ya 30 kilo biasa 20 kilo 15 kilo, maka tak sah tu kan wali duk do bagi. Sebab orang boleh nikah orang ni wali ya, kalau tak ada wali kok orang mana-mana boleh nikah kok siaplah orangnya. Sebab tu kena wali sahaja. Sebab tu nara pun kalau orang nara contohnya orang nara main nikah di majlis jalan, wali tak ada, tak sah juga kerana jalan lah ni tu dekat sahaja. Nara naik ke Bukit Jelapang tu lah 70 kilo, tak sampai 96, maka tidak sah. Dan orang jalan nikah betul 135 kilo, maka sah. Kerana lepas daripada 2 marhalah. Bila dikirakan wali tu gaib, wali tu tak ada. Setara tu je lah. Tu. Tak. Kena tengok wali tu duduk ke tak ada. Duduk situ je lah. Kalau wali tak ada, dekat tak apa. Tak ada wali dia, anak zina contohnya, maka as-sultan waliyu man la waliyalah. Sultan ni orang yang ada amanat dalam bab ni. Nikahkan orang yang tak ada sultan, orang yang tak ada wali, iaitu laning kat majlis agama Islam lah juga nikah orang yang tak ada wali, setara tu. Hanya tu lah. Ada soalan lagi kat tu masuklah. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dibilang sahaja. Hari hak kita puasa saat ni iaitu hari yang dibilang ma'dudat, hari yang tertentu, bulan Ramadan saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam safar, siapa adalah di antara kamu tu sakit, orang sakit saat ni tu, orang sakit demam ke apa semua, maka orang sakit saat ni tu fa'iddatum min ayyamin aw ala safarin, atau sapi. Cuma kita nak ayat orang sakit saat ni dan orang sakit ni supaya kita demam masuk hospital, maka kita tak puasa boleh tak? Boleh. Tapi wajib kena qada lah, kena qada. Kerana kira uzur ke panggil ke, kira ke uzur atau sapi. Kitab sapi, cuma lah masalah sapi ni kita nak ayat sikit lah. Masalah sapi ni ada beza sikit. Contohnya lah kalau kita saat ni tu kitab sapi ni lepas daripada
lepas subuh gak dah kita tubik. Contohnya saya nak sampai esok pergi umrah di bulan Ramadan, maka saya pun makan siap dah lah, makan sahur saya berniat puasa lah, kerana saya duduk di rumah tak boleh saya tak puasa. Contohnya saya duduk rumah saya fi hadar, abang duduk tak ada sampai lagi, saya wajib puasa. Maka saya pun kita pun puasa. Bila kita puasa saat ni, kita nak pergi buka tengah jalan tak boleh lah. Sebab tu hasbu atimmus siyama ilal lail. Anaklah kamu puasa sampai malam. Sebab tu orang nak musafir boleh puasa hari ni. Kalau ia tubik lepas daripada subuh dah, maka pada ketika tu ia kena sempurna ke puasa dia. Sebab apa? Sebab dia puasa dah. Dah puasa saat ni kerana dia hadar. Dia duduk di kampung dia. Maka bila duduk kampung dia saat ni tu wajib puasa. Dia nak tinggal tak boleh. Tu situ je lah. Maka hak yang musafir hari ni tak boleh buka. Hak isak apa? Dia duduk dalam musafir dah. Tu mazhab Syafi'i. Contohnya isak ni tak hafal lagi. Maka hak isak ni boleh dia buka. Hak hari ni tak boleh lagi. Supaya semaya Jumaat juga. Orang satu beg musafir hari Jumaat. Orang satu beg musafir hari Jumaat, lek pagi. Lepas subuh dia tu beg nak pergi hajjah hari Jumaat. Contohnya dia nak tinggal Jumaat tak boleh. Kerana telah difardukan hari tu hari Jumaat tu dia tak ada musafir lagi. Jadi makna kata hari tu telah wajib dah sembahyang Jumaat di atas dia. Itulah mazhab Syafi'i. Kalau dia tubik hari Khamis lagi, hari Jumaat dia tak siapa lagi tempat dia nak pergi bakok misal atau kalau lupa, maka pada ketika esok tak ada apa, lucu Jumaat dia wajib sembahyang Zuhur saja. Tu kaedah dia. Dan supaya tu juga dalam masalah puasa. Tu. Tu faman kana minkum maridan, atau orang sakit apa? Sakit dah masalah apa? Sakit boleh hukum lalu. Tu masalah sapi. Fa iddatum min ayamin ukhra mana fa alaihi. Maka wajib di atasnya qada iddah. Qada beberapa hari min ayamin ukhra, hari lain. Jadi wajib dia kena qada. Ni orang tak qada ni. Anda sebut oleh hadis. Dah bila lalu saat ni Abdullah bin Abbas dan Jabir yut'im anil awal. Bila lepas tahun kok kena bayar secupok sehari tahun hak lepas saat ni. Kalau siapa bulan Ramadan ni tak ada puasa lagi, maka pada ketika tunya wajib dia saat ni tu kena yut'im anil awal. Orang dia kena bayar. Hak hari, hak tahun hak lepas saat ni. Bila lepas ni. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dah wajib di atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tuanya dan sebagainya. Orang yang tak mampu nak puasa dah. Wajib di atas orang yang tak mampu nak puasa saat itu fidyatun ta'amu miskin. Dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah ta'amu miskin, iaitu secupok kepada orang miskin. Fidyah taninya secupok. Negeri. Kalau kira tak pakai lu, lihat sungguh. Lah 7 kerai gitu. Maka orang tak kuasa saat ni tu Al-Ajuz Abdullah bin Abbas dan sebuah orang tua. Orang tua tak agak nak puasa. Maka boleh dia bayar beras cupok sehari. Yang keduanya iaitu orang tua, orang sakit.
Marid la yurja buruhu, orang hak tak ada harap nak sembuh penyakit. Dan supaya orang yang duk fok tai misal, maka penyakit dia tak nak sembuh dah. Payah kata dia nak puasa gapo dia masuk barang dalam. Dia hidup fok saat ni duk masuk penuh oleh perut dia. Pahre mata tak ada masuk oleh rungga, tapi dia kenyang, dia gapo tu dia munafi li as-siyam orang panggil. Dia berlawan dengan makna puasa. Sebab tu dikirakan batal lah. Dikirakan orang batal. Ada pun orang lelah. Orang lelah ni khilaf di antara ulama-ulama. Ulama Mesir banyak kata batal. Kalau kita pakai pun ya saat ni. Sembuh masuk saat itu. Batal. Tapi ada juga ulama-ulama yang menghukum kata tak batal. Syekh Yusuf Qaradawi ni. Kerana dia kira kata oksigen atau gapo yang sembuh saat itu laisa syurban wala aklan, bukan makan bukan minum lah. Yang dua tak ada masuk dalam lubang maidah dak. Yang tiga dia campin, dia terpaksa orang panggil. Situ je lah. Dia campin. Adapun orang fok, orang apa buah air garam tak leh, walaupun tak masuk melalui rungga. Air garam ni membatalkan puasa kerana air garam ni ya kenyang panggil. Kenyang. Bila kenyang saat ni tu maknanya puasa lagu mana kenyang kan? Sebab tu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kita fidyah. Orang tak kuasa fidyah secupok sehari. Kau orang tular tak apa. Fidyah boleh kau orang tular. Dia tak serupa dengan kafarah. Kafarah ni tak boleh. Kena kepada 60 orang miskin. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Maka wajib orang tak kuasa saat ni tu bayar kafarah, kena makan kepada 60 orang miskin. Wajib 60 sittin miskinan. Tuhan sebut sendiri tu 60 orang miskin. Seorang tak boleh, kena 60 orang. Tu ada beza orang panggil. Kafarah zihar contohnya, orang hak banding isteri dia dengan, dia serupakan isteri dia dengan mak dia, atau orang yang haram dia nikah, panggil zihar. Atau orang hak setubuh isteri di siang hari Ramadan, maka wajib kena bayar kafarah zihar. 60 orang miskin kalau dia tak kuasa nak puasa 2 bulan berturut-turut. Tu makna alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, kalau ada orang tu lebih, ya lebih misal, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dia bayar fidyah lebih. Ada apalah orang suruhnya sekelo tutup negara ya sekelo misal. Tu jadi kebaikan lah, moga nak ihsan lah, mana ihsan dia buat molek. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah. Kalau dia nak puasa lebih molek lagi pada bayar fidyah. Puasa lebih molek lagi kerana puasa. Pada duk bayar fidyah saat ni tu, dia kacak usaha dia lah nak puasa juga. Maka itu lebih baik in kuntum ta'lamu, jika kalau kamu mengetahui kerana itu pahala besar ke. Pahala tu besar.
Itulah di antaranya perkara-perkara yang kita baca pada hari ini. Kita kena ingat kita ni bila kita nak puasa ni ada niat ke panggil. Syarat. Niat ni ada 2 syarat. Pertamanya kena tabyid orang panggil. Kena niat tabyid. Tabyid ni kena niat amal Yang kedua nak tikrar. Dalam mazhab Syafi'i ni kena niat nak malai, kerana tiap-tiap malai kerana dia puasa ni ibadah mustaqillah. Hari-hari saat ni hari hak suku dah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kena niat sehari pagi ke apa? Niat tikrar dan tabyid. Sebab tabyid kena niat lek malai, sebab bukan puasa sunat ke. Puasa wajib ni kena niat lek malai, dah sebut oleh hadis Nabi SAW, man lam yubayyit as-siyam fala siyamalah. Siapa yang tak ada niat lek malai maka tak jadi puasa, tak pakai malaikat. Puasa sunat tak apa. Nabi SAW klik mau jumpa Siti Aisyah radhiyallahu anha, hal indak syai' al indakum syai', ada barang nak makan ke tak? Qalat Siti Aisyah, telah tak ada. Nabi tak izan asum, aku puasa lagu tu kak. Bila tak ada aku tak puasa. Ada orang makan. Sebab tu waktu tu menunjuk kata niat puasa sunat boleh di siang hari sebelum ada gelincir matahari. Kalau kita tak ada makan puasa sekarang lagi lah. Tu puasa sunat. Ada puasa fardu wajib kita kena tabyid, kena niat lek malai. Yang dua tikrar. Tapi boleh kalau kita nak niat sebulan selalu. Niat sebulan selalu dah. Mengikut mazhab Maliki. Nawaitu aku nak puasa Ramadan hazihi sanah kullaha. Kulli Ramadan nawaitu siyam Ramadan hazihi sanah kullihi. Aku nak puasa, nak niat puasa bulan Ramadan tahun ni kamilan semua lillahi ta'ala. Kena niat malai mula-mula tu lah. Niat. Ada apa? Lepas tu kita kau niat kita terlupa pun tak apa. Kita taklid mazhab Maliki. Takut terlupa, takut apa. Okay? Sebab niat ni wajib. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Alhamdulillah dah sejak dah. Lepas tu rasa nak berhenti dah weh. Dah kalau ada gapo tu boleh lah remo nak tahu, nak tanya. Ada remo tanya marai ni dah itu. Kita ada beli rumah, kita jual, kita keluar zakat aku mana itu. Wajib Dr. Ahmad Wisam itu Aminul Fatwa bil Ifta. Dia katanya ifta mesti annahu idza tamma shira'u shiqqah, apabila kita beli shiqqah rumah ke walam yatim bai'uha fi ma ba'du, tak ada jual lah zakat ta'ala, tak ada zakat. Wa fi halati syira' min ajli bai'iha, kalau kita beli tu untuk nak jual. Fima ba'du fa alaiha zakat tuqaddar bi 2.5% min thamaniha 'inda al-bai'. Maka keluar zakatnya 2.5 daripada rega ketika jual tu saja yalah. Terima kasih semua insya-Allah, jumpa lagi lah dari esok sehari lagi. Esok ni nak sampai lah nak sampai insya-Allah. Doalah saya selamat. Wasa sehat sikit lah. Wasa sehat. Doa dengan Tuhan cekak. Dah ada demo nak duduk belakang kita ramai lagi tu. Kak Tuhan kata pak pon kah apa-apa. Darian wala nit ko. Alhamdulillah suka pak ditong makot. Kah apa ya betul. Terima kasih lah kepada semua. Amal haji hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.